بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni dapat lagi kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis ilmu, iaitu berkaitan dengan sifatul huruf ataupun makharijul huruf. Baik, jadi sebelum kita mulakan kelas kita ataupun pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu ingin saya mengajak para jemaah sekalian, antaranya ingin kita bacakan, hadiahkan, sedekahkan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di antara ulama besar yang pernah datang ke negara kita satu ketika dahulu, yang pernah menyampaikan ilmu dan tausiah. Jadi pada hari ini, iaitu hari Jumaat, petang tadi saya dapat makluman beliau pun telah meninggal dunia. Salah seorang ulama yang besar, iaitu antara ulama tafsir juga, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada masyarakat, kepada umat Islam, diberkati dan juga roh beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, alhamdulillah. Jadi kita sambung pada malam ini, iaitu pada muka surat 205. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Di sambungan daripada yang lalu, iaitu kita masih lagi dalam bab sifat shafir. Sifat shafir iaitu sifat tunggal. Sifat tunggal bagi sifat huruf ini, yang pertama adalah sifat shafir, iaitu sifat desiran. Kenapa saya sebut yang pertama? Kerana sifat tunggal shafir yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini. Baik, jadi kita telah tahu bahawasanya sifat shafir itu terbahagi kepada tiga huruf. Shafir itu terbahagi kepada 3 huruf, antaranya huruf zai, yang kedua huruf sin, yang ketiga huruf sad. Jadi 3 huruf bagi sifat shafir. Begitulah disebutkan juga oleh para ulama tajwid. Antaranya disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari, safiruha sadun wa zayun sinu. Jadi shafir itu ada 3, sad, zai dan sin. Dan juga disebutkan pada muka surat 204 itu, iaitu ada tingkatannya. Antara ketiga huruf shafir itu ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling kuat adalah huruf sad. Yang paling kuat sekali adalah huruf sad. Kemudian diikuti dengan huruf yang berikutnya. Yang kedua adalah huruf zai, dan kemudian yang ketiga adalah huruf sin. Dan ketiga itu, yang ketiga ataupun huruf sin itu adalah huruf yang paling lemah di antara 3 huruf.
Dan hari ini kita masuk pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 205. Kata pengarang, sofir terbahagi kepada 3 peringkat. Jadi ini adalah perincian dia lah. Sofir itu terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama aqwa, yang kedua awsat, yang ketiga adhaf. Dia ada aqwa, dia ada awsat, dia ada adhaf. Jadi 3 peringkat di situ. Yang lepas, yang pada muka surat 204 itu disebut antara martabat pangkat huruf. Di antara 3 huruf itu, jadi yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah sad. Itu martabat huruf lah. Dalam sofir, martabat huruf adalah sad yang pertama. Martabat huruf sofir. Pertama adalah sad, yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah zai. Ini antara martabat huruf. Kemudian martabat sifat itu ada 3 juga. Yang kedua adalah martabat sifat. Martabat sifat sofir. Jadi yang pertama adalah aqwa. Aqwa, yang kedua adalah awsat. Awsat, yang ketiga adalah adhaf. Aqwa, awsat, adhaf. Baik. Jadi disebut di sini ada tiga peringkat, 3 martabat. Martabat dengan peringkat samalah kan. Martabatun Arabnya, dalam Melayunya peringkat lah. Baik. Jadi yang pertama disebut aqwa. Aqwa itu maksudnya yang peringkat yang paling kuat. Peringkat yang paling kuat dalam sifat sofir ni. Maksudnya bagaimana? Bunyi desir dia tu kuat kan. Yang paling kuat iaitu terjadi pada huruf sofir yang bertasydid. Jadi peringkat kuat ni waktu mana? Iaitu pada huruf sofir yang bertasydid, sepertinya zai. Jadi huruf sofir tengok pada mana? Tengok pada ketiga-tiga huruf tu. Betul ke tu? Martabat huruf tu betul ke tu? Tak ada yang tegur pun. Senyaplah semua. Sukut, as-sukut bermakna rida. Semua setuju apa yang saya tulis. Saya tulis kat papan hitam tu. Antara martabat huruf sofir tu apa yang silap tu? Apa yang silap? Kamera kita tak pusing situ. Itu yang tak perasan semua. Saya tersilap tulis ni. Ada yang tak tegur ni, kena tegur. Ini zai dengan sin. Yang kedua adalah zai. Yang ketiga baru sin. Okey, baik. Semua setuju kan? Saya salah, saya ajak semua mengaku sudah. Baik, kalau tersilap tolong tegur Baik. Jadi antara 3 huruf kan? Dalam antara 3 huruf, tengok 3 huruf dia adalah sad, zai dan sin. Okey. Jadi bagi peringkat pertama dalam sifat sofir ni ada 3 peringkat. Maka peringkat yang pertama iaitu aqwa, yang paling kuat.
iaitu terjadi pada huruf sofir yang bertasydid, yakni antara 3 huruf ni sekiranya dia bertasydid maka dia dikira sebagai martabat yang kuat. Jadi bila bertasydid maka martabat dia yang paling kuat. Bunyi sofir dia. Baik. Jadi antaranya kita tengok ada 3 kalimah yang merangkumi 3 contoh 3 huruf, iaitu yang pertama huruf zai. Kalimah yang adalah dalam surah Al-Alaq ayat ke-18, kalimah az-zabaniyah. Az-zabaniyah. Jadi az-zabaniyah iaitu zai bertasydid. Maksud bertasydid ni maksudnya apa? Bersabdu lah. Jadi aqwa, contoh dia az-zabaniyah. Jadi az-zabaniyah mana yang bertasydid, iaitu huruf zai. Az-zabaniyah. Jadi di sini ni. Bertasydid. Kemudian ausat yang kedua, apa contoh dia? Bukan ausat lagi, minta maaf. Sin. Sin yang kedua as-salam. As-salam. Okey, as-salam. Okey. Kemudian yang ketiga, huruf sad, as-samad. As-samad. Okey. Jadi ini adalah contoh bertasydid. Bertasydid. Bertasydid kalau dalam bahasa kita dia panggil bersabdu lah. Okey. Jadi kalimah-kalimah yang mempunyai huruf sofir, iaitu zai, sin dan sad. Jadi ketiga-tiga itu adalah huruf sofir. Sekiranya terdapat tasydid di atas huruf zai, huruf sin dan huruf sad, maka ini adalah martabat aqwa, peringkat yang paling kuat. Jadi bunyi dia az-zabaniyah. Bunyi sofir tu kuat. Az-zabaniyah. Contoh. Okey, kita cuba sebut sebut sempurna bagi satu kalimah tu. Az-zabaniyah. Jadi bunyi desir zai tu dia kuat. Kemudian yang kedua, saya salah tulis lagi tu. Tak ada tegur lagi tu. Betul ke tak tu saya tulis tu? Betul ke tak? Betul tak saya tulis tu? Si tuan-tuan dan perempuan, tengok kat mana tu? Salah bahagian ni. Tu saya kata kena tengok. Nak tengok. Nampak ke tak apa yang saya buat salah tu? Okey, yang ni kita bincang bab aqwa, tak masuk ausat, tak masuk lagi adhaf, betul tak? Masya-Allah. Boleh ajak yang bukan ni semua ikut kan? Saya melawak dah. Okey, baik. Kita cuma tadi kita cerita tentang tiga martabat sifat tu kan. Jadi yang ni kita bicara tentang contoh bagi yang pertama, aqwa saja dulu. Baik. Jadi yang kedua pada aqwa itu adalah as-salam. As-salam. Cuba sebut
Assalam. Jadi bunyi sin tu kan, dia ada bunyi desir yang kuat. Tu. Kemudian baru kita sebut harakahnya. Assalam. Nampak? Kenapa dia bunyi kuat? Kerana di situ dia ada tasydid jadi. Okey, itu disebabnya bunyinya kuat. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga apa? As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kan? Kita baca tadi kan? Surah Al-Ikhlas. Sekali lagi. As-Samad. Okey, sekali lagi. As-Samad. Jadi bila kita nak sebut sa, dia ada apa di situ? Tasydid. Ada bunyi tu kan. Jadi desir tu bunyi kuat. Itu as-samad. Jadi ini bagi contoh pada peringkat aqwa, yang paling kuat. Baik. Kemudian peringkat yang berikutnya. Okey. Peringkat yang berikutnya iaitu al-awsat. Okey. Pada contoh ni. Okey. Awsat. Okey, yang pertama contohnya adalah Zaid. Tazra'una. Tazra'un. Yang kedua yes. Ya. Ingat. Yas'alu. Yes. Yas'alunak. Yas'alunak. Ya. Yes. Yas'alunaka. Okey, yang ketiga apa? Lanasbiranna. Lanasbiranna. Nasbiranna. Wala nasbiranna. Wala nasbiranna. Okey. Jadi tiga. Yang pertama tazra'una, yang kedua yas'alunaka, yang ketiga wala nasbiranna. Baik. Jadi yang kedua ini adalah martabat sifatnya adalah awsat. Awsat pertengahan. Jadi bunyinya kuat tetapi berbanding dengan aqwa tadi, aqwa yang lebih kuat. Az-zabaniyah kan. Kemudian as-salam kan. Kemudian yang ketiga as-samad. Okey. Maka pada awsat taz rendah sedikit daripada yang aqwa tadi. Tazra'una. Cuba tazra'una. Berbanding dengan aqwa tadi dia az-zaban yang kuat lagi kan. Tetapi pada awsat ni dia rendah sedikit, sederhana. Jadi tazra'una. Okey. Kemudian yang kedua yas'alunaka. Yas'alunaka.
Kalau banding dengan aqwa tadi assalam. Jadi beza kan? Yas'alunak assalam. Itu sebenarnya ada beza tu di situ. Jadi assalam itu ada sabdu itu yang lebih kuat lagi. Bunyi desir dia tu lebih kuat lagi. Okey. Kemudian yang ketiga wala nasbiranna. Wala nasbiranna. Dia tak. Kalau kita sebut wala nasbiranna, jadi dia fathah kat situ, dia macam infitah. Dia tidak apa? Dia tidak sad tu, dia tidak isti'la. Sad tu huruf apa? Isti'la dengan itba' kan. Sifat dia adalah isti'la dan itba'. Kalau kita sebut wala nasbiranna, nas, jadi tidak tidak isti'la. Kalau tak isti'la dia jadi apa? Istifal lah. Lawan dia tu kan. Kalau dia tak itba' dia jadi apa? Infitah lawan dia. Jadi kita kena sempurnakan sifat sad yang lainnya selain daripada sifat sofir. Jadi wala nas maksudnya lidah kita terangkat, pangkal lidah terangkat dan lidah juga terangkat ke atas. Okey, jadi sad berbaris sukun nak banding dengan sad bersabdu, maka sebutan sofir pada sad bersabdu itu lebih kuat berbanding dengan sad sukun baris. Sebenarnya sukun tu bukan baris. Sukun tu adalah yang tidak ada baris, mati maksudnya. Sakinah. Jadi mati. Jadi yang ada baris adalah fathah, dhammah, kasrah, itu yang ada baris. Adapun yang sukun ini yang tidak berbaris. Maksud dia begitu. Kadang-kadang kita sebut juga baris sukun kan. Baris sukun. Baris sukun apa? Baris tu baris, sukun tu sukun. Itu pada istilah. Okey, baik. Jadi itu antara dua. Yang pertama aqwa tadi yang kita sebutkan. Yang kedua ni adalah awsat, iaitu pertengahan. Yang mana zai sakinah, sin sakinah dan sad sakinah. Sekiranya kita berjumpa dengan zai sakinah, sin sakinah, sad sakinah, maka martabat sebutannya adalah awsat, pertengahan. Sofir dia tu dia tak bunyilah seperti mana yang bersabdu. Sabdu tu yang lebih kuat bunyi sofir desirannya. Boleh faham ni? Jelas insya-Allah nampak martabat tu. Sebenarnya waktu kita, kalau kita belajar satu persatu begini mungkin kita tak nampak, tapi bila kita baca Quran tu sebenarnya dia ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita perhalusi betul-betul dia ada. Tu sebab itulah ulama ni dia bukannya buat-buatnya semua ni adalah disusun sebaiknya, dikaji sebaiknya. Jadi kita mungkinlah kita tak sempat nak buat kajian macam ulama-ulama buat ni kan, tapi kita hanya mempelajari apa yang telah disediakan oleh para ulama, ulama Al-Quran, ulama tajwid ni. Alhamdulillah. Dan di antaranya juga apabila kita memahami akan setiap peringkat-peringkat ini, peringkat baris tu dia ada setiap peringkat, maksudnya ni aqwa, awsat, adhaf ni, maka di situlah barulah boleh menghasilkan seperti contoh kalau orang bertaranum kan, dia faham martabat-martabat, bukan sekadar lagu saja. Pada sebutan tu pun dia ada martabat-martabat, tempo-tempo dia tu kan, bunyi ni macam mana, panjang, pendek, intonasinya dan sebagainya. Itu yang fasih lah. Lepas tu kalau kita pun cakap bahasa Melayu kita pun tak fasih betul. Kita cakap kita boleh, tapi bila kita buat surat karang ayat tengok bahasa apa keluar. Habis ceramah. Istilah apa keluar. Nak buat surat rasmi tu pun kelang kabut kalau orang yang tak ada nilah bidang, tak ada pengalaman dalam bidang tu memang tak boleh. Saya sendiri mengaku saya pun susah nak buat surat rasmi ni. Bahasa tu kita nak sebut antara bahasa-bahasa yang diguna pakai dalam surat rasmi. Kadang-kadang kita buat surat ni bahasa tu syok sendiri je. Kalau disemak betul-betul oleh pakar bahasa, kadang bahasa tu pun tak kena juga sebenarnya. Nampak tak? Jadi begitulah Al-Quran. Al-Quran ni lebih lagi kerana dia merupakan kalam Allah. Bahasa sastra pun tak boleh nak lawan
ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu antara hujah yang kuat boleh melawan sastra Arab yang hebat satu ketika dahulu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kerana dia punya tata bahasa tu, sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu begitu tinggi, sampaikan orang Arab pun yang mahir sastra Arab pun tak mampu nak tanding ayat-ayat Al-Quran ini. Baik. Jadi kemudian yang ketiga adalah adhaf. Adhaf. Jadi adhaf ni adalah yang paling lemah. Peringkat yang paling lemah ini dia ada tiga juga berdasarkan tiga huruf, iaitu yang berkaitan dengan huruf-huruf yang mutaharrik. Ini maksud mutaharrik ni ialah huruf-huruf berbaris. Huruf baris zai, baris di atas itu barisnya fathah, jadi bunyinya za. Dia tidak kuat seperti aqwa tadi. Kalau aqwa nak kena bunyi dulu desiran tu, az-zabaniyah, kuat bunyi desiran. Tapi bila mana berbaris tidak bersabdu, maka zahuqa, bunyi juga desir tu, tapi tidaklah kuat seperti yang bersabdu ataupun bertasydid. Baik. Jadi kita tengok contoh pertama, iaitu zahuqa. Zahuqa huruf zai. Kita buka sini. Zahuqa. Yang kedua sabiqina. Yang ketiga sadiqin. Zahuqa, sabiqina, sadiqina. Baik. Jadi ada tiga. Yang pertama zahuqa. Cuba sebut. Zahuqa. Yang kedua sabiqina. Sabiqina. Yang ketiga sadiqina. Sadiqina. Beza sebutannya antara yang pertama aqwa. Aqwa kalau zai az-zabaniyah. Cuba sebut. Okey, pada adhaf zahuqa. Beza tu. Az-zabaniyah kan? Az-zabaniyah. Itu pada aqwa. Pada adhaf zahuqa. Jadi kita sebut itu qadar desir itu tidak kuat, lemah. Sikit saja. Tapi bunyi tak? Bunyi. Desir tu bunyi. Cuma kadar kekuatan tu ada beza. Yang kedua, as-salam. Cuba sebut. As-salam pada adhaf sabiqina. Itu beza kan antara yang bersabdu dengan bermutaharrik, iaitu berbaris. Okey, yang ketiga as-samad. Okey. Yang adhaf sadiqina. Jadi beza tu, martabat tu, peringkat sebutannya yang paling kuat
desirnya bunyi kuat. Yang sederhana, desirnya sederhana. Yang ketiga adalah adhaf, iaitu desirnya yang paling lemah, ataupun bunyi perlahan. Tapi kok manapun desir tu tetap berbunyi. Desir tetap berbunyi. Itulah di antaranya yang terkandung dalam sifat safir ini. Ada martabat-martabatnya, tingkatan-tingkatannya, tingkatan sebutan. Baik. Ya. Dia di sini dia katakan di sini adalah berbaris. Dari sudut baris pula nanti kita akan jumpa atas tu aqwa, depan itu awsat, bawah itu adalah adhaf. Macam tu pula. Jadi begitulah. Ini satu-satu tingkatan. Antara dalam safir ini antara bertasydid, tapi ini umumlah. Maksudnya semua huruf yang bertasydid semuanya aqwa. Begitu. Semua huruf yang bertasydid semuanya adalah martabat aqwa. Dan semua huruf sakinah adalah martabat awsat. Semua huruf, bukan berdasarkan safir saja, semua. Dan semua huruf mutaharrik adalah adhaf. Kemudian dalam mutaharrik tu pula ada 3 pula lagi peringkat. Maksudnya fathah itu aqwa. Sukun itu aqwa. Kemudian harakah itu ada. Sama ada depan aqwa ke, depan yang tinggi ke, depan yang paling kuat ke, ataupun fathah yang paling kuat ke. Kasrah ni bawah lah. Biasanya yang lemah lah kasrah. Itu belum sampai lagi kita. Nanti kita akan sampai insya-Allah. Baik, jadi itulah di antaranya apa yang terkandung dalam safir ini. Jadi ada peringkat, ada tiga bahagian. Baik, kita sambung pula di muka surat yang berapa itu? 90. Macam mana? Ayat 117 muka surat 97. 117 Okey. Okey. Muka surat 97 tu Surah An-Nisa juzuk yang kelima. Iyad'una. Okey, baik. Okey, dah buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaiطanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kita tengok kalimah nasiban, kan? Nasiban. Nasi sad itu
adalah baris di bawah. Sad baris di bawah. Maka itu termasuk dalam adhaf. Dalam kalau sebut dalam bab tadi tu, kita bicara bab safir, sifat safir, sad tadi nasiban adalah masuk dalam peringkat adhaf. Okey. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبأتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Syaitan ni wama ya'iduhumush, ya. Walaupun dia tak termasuk dalam safir lah itu, cuma nak sebut tentang fungsi dia punya apa, sabdu tu, syiddah tu. Jadi bila sebut wama ya'iduhumush, tu bunyi yang tu dulu. Bermakna setiap huruf, mana-mana huruf kalau dia ada sabdu maka dia aqwa. Dia masuk dalam peringkat aqwa, yang paling kuat. Ulaika ma'wahum jahannam. Bila sebut jahannam kan, pada nun tu ada sabdu ataupun ada tasydid kat situ. Jadi di situ nun ataupun mim bila anna kan ataupun amma, maka kena sempurnakan dia punya wajibul gunnah dia kat situ. Tasydid tu kena dengungkan dia kat situ. Jadi bila dengung ni, dengung ke ataupun sukun ke, sebenarnya dia memberi kerehatan pada pembaca Quran. Bila berbaris, huruf-huruf berbaris, maka kita menggunakan tenaga ataupun pernafasan bila nak baca Quran. Sebab tu kita penat. Jadi bila sampai dekat huruf yang bertasydid ataupun huruf sukun ini, maka ketika itulah sebenarnya kita sempat berehat seketika. Bukan maksudnya mengambil nafas. Maksudnya kita relax sekejap. Itu mengikut kaedah bacaan Al-Quran lah. Jadi bila kita sebut contoh ula, kita dah panjang kat situ kan. Ulaika ma'wahum jahannam. Atas situlah kita ambil tenaga. Ambil tahan nafas ketika dan panjangkan, dengungkan dia. Kalau ikut teknik dia tu begitulah. Kan, sebenarnya baca Quran ni ada setengah kata tak cukup nafas, tak cukup. Sebab apa? Kita nak susun atok ikut dia punya intonasi tu tak sampai lagi, tak kena betul lagi. Sebab tu kita cepat penat baca Quran. Dia sebenarnya baca Quran bukan yang pemenatkan. Sebenarnya dia melatih kita
kita lapang dada. Tu sebab apa baca Quran lapang dada? Sebab tadi tu. Intonasi pernafasan kita teratok elok. Tapi kena ikut dia punya bertajwidnya, kena ikut dia punya fasahah yang betul lah. Kena ikut makhraj dengan sifat huruf yang betul, barulah kita baca tu jadi tenang. Sebab tu nak dapatkan fokus dalam bacaan Al-Quran ataupun nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang, sebenarnya kita mentadabbur bacaan kita. Bacaan dalam sembahyang kita tu kita tadabbur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca teratok satu-satu kita sebut kan. Itu adalah mentadabbur lah. Dan bila mana kita mentadabbur, maka dia memberi ketenangan kepada kita. Itu sebenarnya. Jadi bila orang kata, ada setengah orang kata baca Quran ni untuk nak menghilangkan rungsing dan sebagainya. Oh, serabut, lagi serabut kata. Tu ada masalah kan tu. Tu. Jadi kita kena latih membaca dengan tenang. Baca Quran memang menenangkan. Sebab itulah hikmahnya, antaranya kadang-kadang budak kecil pun yang tak tenang kita bagi baca Quran, dia dapat tenang. Ada siapa-siapa sajalah apabila mendengar bacaan Al-Quran, maka dia mendapat ketenangan. Kerana alunan dia tu mengikut intonasi, nada dan sebagainya, panjang pendek, semua tu ada kaitan untuk dapat menenangkan jiwa manusia. Sedangkan orang yang tidak beriman pun, orang yang tidak beragama Islam pun, bila dengar saja bacaan Al-Quran itu, dapat ketenangan pada dia. Kalau kita sebagai orang Islam, antaranya sebahagiannya yang tak mampu membaca Quran, satu, yang kedua bila dengar pun tak seronok, tu maknanya ada masalah besar lah tu. Kan? Sebab dia asasnya Al-Quran itu adalah menenangkan hati manusia. Betul. Baik. Ulaika ma'wahum jahannam ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi sekadar itu dahulu untuk ini. InsyaAllah kita sambung pula lagi di masa akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada masa akan datang, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.